bilik Dua pembantu pelajar warden sekolah berpakaian sekolah berkenaan. dengan tulisan Suspek memasuki menghina ke dalam guru bilik ketika itu dan menunggang menunggu mangsa motosikal sebelum didakwa menikamnya atas dan pertuduhan berlaku menghina. pergelutan. Tertuduh Mangsa yang masing-masing berusia berusia 7 Kita mulakan dengan pengenalan. Etika guru menjadi faktor dalam memahami tanggungjawab profesional pendidikan dan pengamalan nilai-nilai Islam di kalangan guru. Etika adalah aspek perilaku seorang yang diterima dan disetujui oleh sekelompok orang. Menurut Syukri Ahmad dan Razali dan Mat Zain 2001, ketika mengacu pada prinsip dan nilai moral yang menjadi pegangan individu atau sesuatu kelompok. Etika menggambarkan nilai-nilai yang baik untuk diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Perilaku yang dikatakan bermoral adalah perilaku yang baik, mengandungi nilai-nilai bersih dan dapat menjamin keutuhan dan keharmonian hidup individu dalam kelompok. Bidang perguruan adalah jenis kerja yang penting dalam proses pembangunan sumber manusia negara. Disiplin perguruan merupakan langkah pertama dalam proses pengenalan ilmu pengetahuan pada individu dan masyarakat. Pada zaman moden kini, peranan guru menjadi semakin sulit dan penuh cabaran. Kalangan guru haruslah memastikan kualiti perguruan sentiasa dipertingkat dari masa ke semasa ke tahap yang lebih tinggi. Guru juga merupakan penggerak untuk mewujudkan murid yang mempunyai pemikiran yang kritis dan kreatif bagi membentuk jati diri yang matang dan intelek agar dapat memacu negara pada masa akan datang. Dengan peredaran masa yang pantas, corak dan pembelajaran pengajaran juga telah berubah mengikut keperluan pendidikan masa kini. Perkembangan dalam pendidikan juga sehaluan dengan pemusatan ekonomi negara. Ini kerana matlamat semua mata pelajaran bertujuan membentuk manusia yang berfikiran holistik dan mampu mengaplikasikan pengetahuan dengan lebih berkesan dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan supaya mereka berupaya menghadapi cabaran dalam kehidupan yang semakin rumit diselubungi pemercutan sains dan teknologi. Daripada Kementerian Pendidikan Malaysia 2001. Guru perlu sentiasa bekerja dengan amanah dan penuh dedikasi terhadap institusi pendidikan agar dapat menyumbang kepada pembangunan moral insan yang menjadi pelapis masa depan negara. Secara umumnya, dengan etika yang baik, cara bekerja seorang guru dapat melahirkan para pelajar yang berkualiti. Dan saya akan menerangkan isu permasalahan bagi tajuk kajian kami. Isu yang pertama adalah niat individu yang kurang jelas dalam aspek pembelajaran dan pengajaran. Menuntut ilmu adalah merupakan ibadah yang akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah SWT. Justru, setiap individu perlulah mempunyai niat yang betul dan ikhlas dalam menuntut ilmu. Setiap individu juga perlulah mempunyai kefahaman tentang kepentingan ilmu dalam mencorakkan kehidupannya pada masa yang akan datang. Niat yang betul serta kefahaman yang jelas tentang perkara ini akan memberikan kesan secara langsung terhadap kesungguhan individu tersebut di samping memberikan nilai-nilai positif seperti istiqomah dan tidak berputus asa dalam menghadapi apa jua cabaran semasa sesi pembelajaran dan pengajaran. Ilmu merupakan perkara yang sangat diperlukan oleh manusia, khususnya umat Islam bagi mencapai kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Namun, masih terdapat segelintir individu yang kurang jelas tentang niat dan tujuan hidup mereka. Justru, pengamalan etika serta niat yang betul akan dapat melahirkan sikap yang bersungguh-sungguh dalam setiap usaha yang dilakukan dan pada masa yang sama meyakini bahawa Allah SWT akan memberikan pertolongan dan kemudahan dalam menghadapi setiap cabaran dan kesukaran yang dihadapi. Seterusnya, isu permasalahan yang kedua adalah cara komunikasi yang kurang baik semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Seperti mana yang semua sedia maklum, berkomunikasi adalah merupakan perkara yang tidak dapat dielakkan dalam kehidupan seharian. Oleh itu, komunikasi merupakan suatu proses seseorang individu berkongsi atau bertukar fikiran, idea maklumat serta perasaan dengan orang lain. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran, komunikasi antara pengajar dan pelajar dapat menentukan kejayaan proses tersebut. Komunikasi antara pelajar dan pengajar yang kurang sihat seperti menggunakan bahasa yang kasar, perkataan yang kesat serta memaki hamun dikatakan turut mempengaruhi tingkah laku seseorang pelajar. Oleh itu, tenaga pengajar dan juga pelajar perlu bekerjasama bagi mewujudkan suasana yang harmoni semasa sesi pengajaran dan juga pembelajaran. Namun, masih terdapat segelintir golongan yang masih menggunakan teknik komunikasi yang kurang baik. Seterusnya adalah isu pengurusan masa. Pengurusan masa merupakan proses peribadi dan mesti bersesuaian dengan gaya dan keadaan diri sendiri. Pengurusan masa bergantung kepada diri seseorang, iaitu sejauh mana seseorang itu teguh dalam menguruskannya untuk mencapai hasrat yang diingini.
Para pelajar yang dapat menguruskan masa dengan baik dapat meningkatkan pencapaian prestasi akademik mereka dan seterusnya menyumbang kepada kejayaan dalam kehidupan. Oleh itu, pengurusan masa yang berkesan amatlah penting dalam kehidupan seseorang pelajar. Secara umumnya, pengurusan masa adalah merupakan satu kemahiran teras yang terlibat dalam semua perkara yang dilakukan oleh manusia. Pembahagian masa yang tersusun juga mampu menjadikan seseorang itu patuh pada peraturan yang telah ditetapkan. Namun, masih terdapat sejumlah individu yang gagal dalam mengendalikan masa dengan baik. Justru, bagi mewujudkan etika yang baik, seseorang perlulah bersedia dengan perancangan waktu yang bersistem dan bersedia melaksanakan tugas mengikut waktu yang ditetapkan. Terima kasih Saudari Elin. Sekarang saya akan membentangkan objektif kajian. Mengenal pasti, yang pertama, mengenal pasti etika-etika guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, mengenal pasti etika-etika pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Yang ketiga, mengkaji kepentingan etika dalam urusan pengajaran dan pembelajaran terhadap individu. Yang kelima, mengkaji kepentingan etika dalam urusan pengajaran dan pembelajaran terhadap masyarakat. Ilmu dan adab adalah satu hal yang tak dapat dipisahkan. Keduanya berkaitan erat dan saling berhubungan antara satu sama lain. Adab tidak boleh dipisahkan dengan ilmu kerana beradab itu sendiri memerlukan ilmu. Lantas apa hubungan di antara adab dan ilmu? Sebelum kita mempelajari hubungan di antara adab dan ilmu, kita perlu mengetahui definisi dari keduanya terlebih dahulu. Ilmu adalah cara untuk memahami dunia di sekitar kita dan mencuba meningkatkan pemahaman kita tentangnya. Aspek-aspek tersebut bersifat spesifik untuk menghasilkan kesimpulan yang spesifik. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi perspektifnya secara hati-hati dan kepastian ilmu berdasarkan pada keterbatasannya. Terdapat beberapa lagi maksud ilmu daripada beberapa tokoh seperti Muhammad Menurut Hatta. Ilmu merupakan sebuah pengetahuan yang teratur tentang pekerjaan hukum secara kasual dalam suatu golongan masalah yang sama tabiatnya, yang mana menurut kedudukannya yang tampak dari luar maupun dalam. Menurut Carl Pearson pula, ilmu ialah keterangan yang stabil serta komprehensif mengenai suatu fakta dari pengalaman dengan istilah yang cukup sederhana. Dan menurut Kamus Dewan Terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka 2010 pula, ilmu didefinisikan sebagai pengetahuan dalam perkara dunia, akhirat, zahir, batin dan lain-lain. Sekarang ialah definisi adab pula. Adab berasal dari bahasa Arab yang memberi arti kebaikan, kesopanan, kesusilaan, moral, sopan santun serta mempunyai sifat kemanusiaan. Sementara interpretasi dan perspektif adab adalah berbeza bagi setiap adat dan budaya, namun kesamaan interpretasi ini adalah penilaian kepribadian seseorang melalui kepatuhan seseorang pada beberapa konteks. Jadi seseorang menunjukkan adab dengan mempamerkan tindakan dan kemampuannya untuk membuat pilihan yang tepat. Oleh sebab itu, adab dan ilmu ini saling berhubungan. Tanpa adab, ilmu tiada nilainya. Walaupun seseorang itu mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi dan banyak, tetapi tidak akan ada gunanya jika adab tidak dipraktikkan di dalam hidupnya. Ilmu dan adab kedua-duanya adalah saling penting dan mestilah seiring berjalan di dalam hidup seorang manusia. Ibarat pepatah daripada Syekh Abu Zakaria Yahya, ilmu tanpa adab ibarat api tanpa kayu bakar. Adapun adab tanpa ilmu itu ibarat roh tanpa jasad. Melalui pepatah ini dapat kita simpulkan bahawa kedua-duanya penting dan saling diperlukan. Dan sekarang kita akan bercakap pula tentang adab dalam menuntut ilmu. Antara adab-adab dalam menuntut ilmu ialah pertama, mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Seseorang itu seharusnya ikhlas menuntut ilmu kerana Allah Ta'ala jika mahu ilmu yang diperoleh itu berkat. Dalam sebuah hadis ada diriwayatkan tentang pentingnya niat yang ikhlas dalam beribadah. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung pada niat dan setiap manusia itu bergantung pada apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrah kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya kerana Allah dan Rasul. Barang siapa yang hijrahnya kerana dunianya atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Melalui dalil tersebut, kita dapat melihat betapa pentingnya mempunyai niat yang ikhlas sebelum melakukan suatu ibadah. Dan dalam konteks perbincangan kita, ibadah yang dimaksudkan ialah menuntut ilmu. Seterusnya ialah merendah diri dengan ilmu yang ada dan merendah diri terhadap guru, sentiasa mentaati perintah dan nasihat guru, sentiasa meminta pendapat dan pandangan guru. Orang yang merendah diri ini tidak pernah menganggap dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Orang yang tidak pernah mendabik dada dengan ilmu yang dimiliki, orang yang bersifat lemah lembut dan hormat pada siapapun meskipun orang yang miskin dan tidak berharga. Adab yang ketiga ialah bercakap menggunakan bahasa yang sopan. Pelajar haruslah menggunakan kata yang sopan serta beradab ketika berbicara dengan guru. Pelajar perlu memancarkan budi pekerti yang baik ketika sedang berguru dengan seseorang. Adab yang seterusnya ialah membuat kerja yang diberikan dengan bersungguh-sungguh. Membuat kerja yang diberikan menunjukkan bahawa kita menghormati dan mendengar kata guru yang telah mengajar kita. Oleh sebab itu sudah semestinya satu perkara yang baik dan adab yang patut ditanamkan di dalam diri kita. Adab yang kelima ialah tidak meremehkan pengajaran guru. Apabila guru sedang mengajarkan sesuatu yang sudah diketahui oleh murid itu sendiri, perlulah dia tetap khusyuk mendengarnya seolah-olah dia baru mendengarnya untuk pertama kali.
Seorang pelajar itu harus tetap diam dan mendengar gurunya dengan baik, selayaknya orang yang mendengar faedah untuknya ketika itu, penuh semangat dan penuh minat seolah-olah dia tidak pernah mendengarkannya sebelum ini. Akhir sekali ialah mendoakan dan berterima kasih kepada guru. Selepas tamat sesi pembelajaran, murid-murid digalakkan mengucapkan terima kasih kepada guru atas segala ilmu dan jerih payah yang telah dicurahkan oleh guru tersebut kepada murid-muridnya. Pesan Imam Malik radhiyallahu anhu, pelajarilah adab sebelum mempelajari sesuatu ilmu, jelas menunjukkan bahawa bukan sahaja ilmu penting dalam kehidupan manusia, tetapi adab juga penting dalam proses menuntut ilmu. Ilmu bersama adab pastinya akan lebih memberi keberkatan dalam hidup seseorang. Seterusnya ialah tentang kesan tidak beradab ketika menuntut ilmu. Sebagaimana yang telah dibincangkan sebelum ini, adab adalah amat penting dalam kehidupan kita, terutama ketika menuntut ilmu. Terdapat kesan buruk yang kita perolehi jika kita tidak beradab ketika menuntut ilmu. Antara kesan tersebut ialah ilmu yang dipelajari tidak mendapat keberkatan Allah. Sebagai seorang Muslim, setiap perkara yang kita lakukan akan dikira dan dihitung amalannya sama ada baik atau tidak oleh Allah. Jika kita melakukan sesuatu yang tidak beradab dan dikira kurang ajar oleh manusia lain, Allah juga murka kepada kita. Oleh itu, jika kita bersikap biadab dengan guru, maka ilmu yang dituntut juga menjadi tidak berkat kerana Allah tidak suka kepada hamba-hambanya yang tidak menghormati orang lain. Seterusnya, mereka yang tidak beradab ini tidak mudah berjaya. Ini adalah kerana kita perlu ingat bahawa adab itu nilainya jauh lebih tinggi daripada permata. Orang yang tidak beradab ketika menuntut ilmu, biasanya mereka yang sombong dan suka merendah-rendahkan orang lain. Jika sifat ini yang ditanamkan di dalam diri kita, tidak mustahil untuk orang ramai menjauhkan diri daripada kita dan tidak suka bekerja dengan kita. Dengan terjadinya perkara tersebut, kita telah menjerumuskan diri kita ke arah kegagalan. Terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan berlakunya kes tidak beradab pelajar terhadap guru ketika sesi pengajaran dan pembelajaran. Tidak dinafikan lagi bahawa perkembangan teknologi kini banyak mempengaruhi cara pemikiran dan perlakuan pelajar. Hal ini demikian kerana segala maklumat atau informasi boleh diakses dengan mudah kerana semuanya terletak di hujung jari. Terdapat pelbagai sumber yang boleh digunakan oleh mereka untuk mendapatkan informasi dan yang paling terkenal sekarang ini ialah melalui internet. Melalui internet, segala informasi atau maklumat boleh didapati dengan mudah, bukan sahaja berkaitan dengan negara kita, bahkan berkaitan dengan seluruh dunia. Oleh hal yang demikian, para pelajar akan mudah terpengaruh dengan perlakuan negatif masyarakat luar. Lebih-lebih lagi pada zaman kini, terdapat pelbagai aplikasi yang membolehkan mereka berhubung dan mengetahui mengetahui cara hidup masyarakat luar. Antara aplikasi terkenal zaman kini dalam kalangan pelajar ialah TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp dan sebagainya. Bukan sahaja internet, televisyen juga banyak mempengaruhi pelakuan pelajar kini. Hal ini demikian kerana melalui televisyen banyak menyiarkan filem-filem yang berunsurkan unsur yang negatif, salah laku, unsur yang ganas dan tidak bermoral. Berentetan daripada itu, para pelajar berlakuan negatif akan mudah meresap dalam diri para pelajar dan mereka juga mudah terikut-ikut dengan perlakuan negatif tersebut. Oleh hal yang demikian, mereka akan mula berani bersikap kurang ajar terhadap guru atau pensyarah mereka. Faktor yang seterusnya ialah emosi yang tidak terkawal kerana stres atau berlaku konflik dengan pihak tertentu. Tekanan atau stres sudah menjadi sinonim dalam diri seorang pelajar. Sejak akhir-akhir ini, para pelajar tidak mampu mengawal stres atau tekanan mereka kerana pengurusan masa yang tidak teratur. Hal ini disebabkan oleh cara pembelajaran kini yang lebih menjurus kepada alam maya berbanding dengan secara fizikal kerana pandemik yang melanda negara. Oleh hal yang demikian, setengah pelajar suka belajar melalui online kerana mempunyai masalah tertentu seperti masalah rangkaian internet, tidak mempunyai peranti dan sebagainya. Kesannya mereka akan kerap ketinggalan dalam pelajaran. Disebabkan itulah mereka mula stres dan tidak mampu mengawal emosi mereka kerana mereka tidak dapat menguasai pelajaran dengan baik. Setiap apa yang berlaku pasti ada penyebab, kesan dan langkah bagi mengatasinya. Oleh itu, terdapat pelbagai langkah penyelesaian yang boleh diambil bagi mengatasi kes tidak beradab pelajar ketika sesi pengajaran dan pembelajaran. Langkah utama ialah melalui peranan ibu bapa. Hal ini adalah kerana ibu bapa merupakan orang yang paling bertanggungjawab dalam mendidik anak-anak. Oleh hal yang demikian, ibu bapa hendaklah mendedah dan mengajar anak-anak tentang adab-adab yang perlu dipraktikkan ketika sesi pengajaran dan pembelajaran. Ibu bapa merupakan orang yang bersama dengan anak-anak sejak lahir dan secara tidak langsung. Ibu bapa merupakan role model kepada anak-anak. Oleh hal yang demikian, ibu bapa perlu sentiasa mengawal tingkah laku seharian anak-anak mereka. Setengah ibu bapa memandang enteng tentang masalah ini dan ada juga antara ibu bapa yang terlalu sibuk dengan kerjaya mereka sehingga mengabaikan anak-anak mereka. Hal inilah yang menyebabkan anak-anak mereka terus leka dan berani untuk berperlakuan yang tidak sopan.
Tanpa pengawasan ibu bapa, anak-anak akan mudah terpengaruh dengan budaya negatif. Oleh itu, ibu bapa perlu sentiasa mengawasi perlakuan anak-anak mereka dan mengikuti perkembangan anak-anak mereka di sekolah. Bukan itu sahaja, ibu bapa juga perlu mendidik anak-anak tentang adab-adab serta nilai-nilai mulia yang perlu dipraktikkan dalam kehidupan seharian mereka. Selain ibu bapa, guru juga memainkan peranan yang penting dalam hal ini. Antara langkah yang boleh diambil ialah dengan menukar atau merancang cara pengajaran dan pembelajaran yang baru yang mampu menarik perhatian para pelajar. Hal ini adalah kerana sesetengah pelajar mula bosan dengan cara pengajaran lama serta cara pengajaran yang membosankan. Sesetengah pelajar tidak suka akan cara pengajaran yang secara paksaan ataupun menggunakan nada suara yang tinggi atau marah. Oleh hal yang demikian, mereka perlu menukar cara pengajaran dan pembelajaran yang baru seperti kepada teknik nasihat. Hal ini kerana sesetengah pelajar akan lembut hati untuk menerima perubahan jika melalui nasihat berbanding dengan makian. Kesannya, para pelajar akan lebih selesa dan tertarik untuk belajar. Seterusnya, guru juga perlu menjadi suri teladan kepada para pelajar. Hal ini kerana guru merupakan ibu bapa kedua kepada para pelajar selain daripada ibu bapa pelajar itu sendiri. Para guru atau pensyarah hendaklah menunjukkan sikap yang baik serta memperhatikan adab-adab ketika belajar dan sesi pengajaran. Kesannya, para pelajar akan terikut-ikut dengan perkara positif yang ditonjolkan oleh mereka serta dapat mengurangkan kes pelajar yang tidak beradab ketika sesi pengajaran dan pembelajaran. Bukan itu sahaja, pelajar yang bersasiat tinggi juga akan dapat dilahirkan. Amnya, kita dapat simpulkan bahawa adab ketika menuntut ilmu dalam kalangan generasi kini kian meruntuh. Hal ini demikian kerana terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan mereka berkelakuan sedemikian. Tidak dinafikan lagi bahawa tugas seorang guru bukanlah satu tugas yang mudah kerana mereka lah yang bertanggungjawab untuk mendidik anak bangsa. Oleh hal yang demikian, mereka perlu disanjung oleh masyarakat. Namun, sebaliknya terjadi pada masa kini. Oleh hal yang demikian, tidak semestinya perkara tersebut tidak dapat dibendung dengan caranya. Pepatah ada mengatakan, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Oleh hal demikian, jika usaha yang berterusan diambil oleh pelbagai pihak, nescaya masalah ini juga akan dapat diatasi hingga ke titik akhirannya. Baiklah, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.